Assalamualaikum, video ini berkenaan kursus STAB 2153 iaitu Anatomi dan Morfologi Tumbuhan bagi tugasan 3 dan 4 mengenai kepentingan anatomi tumbuhan yang memberi fokus kepada tumbuhan ubatan. Video ini disediakan untuk Profesor Madya Dr. Nuraini binti Talib. Video ini disediakan oleh nama saya Nur Afika binti Muhammad Andari, nombor matrik E1756669 dan saya daripada program biologi, dan tajuk tugasan ini memberi fokus kepada tumbuhan ubatan. Maksud tumbuhan ubatan. Tumbuhan ubatan atau dikenali sebagai tanaman herba ubatan juga didefinisikan secara umum sebagai tumbuhan, bahagian-bahagian tumbuhan atau ekstrak tumbuhan yang digunakan untuk tujuan perubatan. Lantana camara berasal dari kawasan tropika benua Amerika dan tersebar di kebanyakan kawasan beriklim tropika. Terdapat rekod yang menunjukkan bahawa pokok ini diperkenalkan di rantau Asia Tenggara sejak kurun ke-19 oleh pedagang Spanyol. Tumbuhan ini biasanya dijumpai tumbuh liar di kawasan terbuka dan kering, terutamanya di tepi jalan dan tanah terbiar. Pokoknya yang tahan kemarau dan selalu dianggap sebagai rumpai. Ada kalanya bunga tahi ayam ini ditanam sebagai pokok hiasan dalam landscape kerana warna bunganya yang cantik. Kepentingan bunga tahi ayam: dapat mengubati penyakit kusta dan kudis. Daunnya dapat merawat bahagian badan yang luka, terselyu dan bengkak. Dapat mengawal hipertensi dan melawaskan air kencing. Dan akhir sekali ialah pucuk daunnya dapat dijadikan teh untuk diminum ketika demam dan selsema. Pokok kari atau nama saintifiknya Murraya koenigi antara tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat tempatan, terutamanya di Malaysia. Tumbuhan tropika yang berasal dari India dan Sri Lanka ini tergolong dalam keluarga rutasi. Tanaman berkenaan adalah sejenis pokok kecil yang mampu membesar sehingga sekitar 6 meter tinggi dan diameter batang mencecah 40 meter. Antara khasiat pemakanan dipercayai terkandung di dalam daun kari ialah karbohidrat, tenaga, serat, kalsium, zat besi, mineral dan pelbagai vitamin seperti C, A, B dan vitamin E. Antara kepentingan daun kari ialah dapat mencegah penyakit jantung, mengawal paras gula dalam darah, melindungi organ hati dan juga antibakteria. Pokok kari juga merupakan anti penuaan dan mampu membantu penghadaman dan akhir sekali mencegah anemia, iaitu kekurangan darah merah. Tumbuhan ubatan yang seterusnya ialah pegaga, iaitu tumbuhan yang berasal dari kawasan Asia dan juga Afrika Timur iaitu India, Sri Lanka, Madagaskar dan kemudian ianya tersebar ke kawasan Asia Tenggara dan kawasan-kawasan lain seperti Malaysia, Pakistan, China, Jepun, Afrika dan West Indies, Amerika Selatan dan Australia. Di Malaysia, pegaga amat popular di kalangan 3 kaum utama negara ini iaitu Melayu, Cina dan India. Bagi kaum Melayu, ia dimakan secara segar sebagai ulam. Bagi kaum Cina digunakan sebagai minuman penyejuk badan, manakala bagi kaum India digunakan sebagai tonik kecerdasan mental. Seterusnya ialah kepentingan pegaga dalam perubatan.
Pegaga mampu menaikkan seri muka awet muda, menghilangkan parut, merawat selulit, menyembuhkan luka dengan cepat dan mengelakkan parut, menghilangkan masalah urat bersimpul, mampu melawan jangkitan bakteria dan virus. Pegaga juga mampu menambah selera makan dan mencegah masalah nutrien dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya ialah pokok semalu atau nama saintifiknya Mimosa pudica yang merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai ubatan. Kepentingan pokok semalu sebagai tumbuhan ubatan. Air dari rebusan pokok semalu yang daripada akarnya dapat digunakan untuk merawat pening, sakit buah pinggang, kencing manis, batu karang dalam pundi kencing dan juga masalah kencing berdarah. Air rebusan akarnya juga dapat diminum untuk mengurangkan sakit kepala, demam dan batuk. Pokok semalu juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemandulan lelaki dan juga tumbuhan ini juga dapat diminum untuk mengubati insomnia dan juga kepenatan mental. Dan akhir sekali, air rebusan ini dapat digunakan sebagai mandian kepada kanak-kanak yang tidak tenteram dan juga gelisah. Walau bagaimanapun, pengguna perlu berhati-hati kerana semua bahagian tumbuhan ini mengandungi sebadan kimia yang dikenali sebagai mimosin. Mimosin mengganggu proses penting dalam badan seperti sintesis DNA dan juga proses pembahagian sel di dalam badan. Dan akhir sekali ialah halia atau nama saintifiknya Zingiber officinale Roux. Halia merupakan salah satu jenis rempah ratus yang bukan sahaja banyak digunakan dalam masakan timur dan barat, malah antara rempah yang terpenting di perniagaan dunia. Seterusnya, tumbuhan ubatan ialah halia. Kepentingan halia dapat membantu menghadam pemakanan, menguatkan tenaga batin, membuang angin yang terdapat di dalam usus kecil dan usus besar, dan ianya juga dapat mengawal beberapa penyakit seperti demam, batuk, migrain, sakit gigi, sakit tulang, senggugut dan sesak dada. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.